Kalau kita sebut pasal mazhab, kita kata oh mazhab ni Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, semua-semua. Tapi kalau kita tengok typology mazhab, kita bahagi at least dua dulu dalam Islam. So dia akan ada mazhab akidah, mazhab fiqh. Some people say ada mazhab tasawuf lah, tapi itu cerita lain lah. So mazhab akidah dalam Islam, kita ada mazhab sunnah, ahli sunnah wal jamaah. Dalam ahli sunnah ada 3 pecahan besar, Athari, Hambali, Maturidi dengan Asy'ari. So Malaysia guna Asy'ari dash Maturidi lah. Kemudian kita ada mazhab Syiah yang kita kata dia akidah dan juga mazhab fiqh. Tapi sebab dia ada permasalahan yang asasi yang kita tak dapat nak leraikan. Kemudian ada mazhab yang lain-lain. Contoh yang paling famous sekali mazhab Mu'tazilah lah. Guna akal kan. Jabariyah, Qadariyah and so on so forth. Ini mazhab akidah. Dan mazhab fiqh ialah mazhab 4 tu lah. Biasanya yang famousnya kita akan bincang pasal mazhab tak boleh kunut ke, boleh kunut ke apa semua ni ialah mazhab fiqh. Mazhab akidah ni sama ada Allah tu bertempat ke tak bertempat ke, perbahasan tu dalam akidah. Kalau kita tengok dalam mazhab agama Kristian, mazhab-mazhab yang masyhur yang kita biasa dengar, contohnya Katolik, Ortodoks, Protestan kan, biasa kita tengok 3 ni lah. 3 ni sebenarnya secara asas dia di mazhab akidah. So dalam Christianity berbeza dengan Islam, dia ada satu hierarki. Dan hierarki ni, pembentukan mazhab ni in a sense datang daripada hierarki ni. Mazhab yang kita kata fiqh wujud tapi dalam tempat lain. Dan kalau tasawuf, dia wujud dalam monasteries. Monasteries ni kalau kita pergi UK semua dah hancur, tapi dekat France still ada lagi. Dalam Islam, mazhab akidah muncul sebab pertelingkahan politik. Contohnya mazhab Syiah kan. Nombor 2, perbahasan ayat-ayat mutasyabihat lah, benda-benda pasal falsafah ni. Tapi dalam Kristian, perbezaan mazhab tu sebab pada stage awal-awal 500 tahun pertama, dia perbezaan mazhab sebab dia orang tak setuju antara kefahaman tentang Nabi Isa. So setengah orang kata Nabi Isa yang tak diciptakan sebagai Tuhan, tapi Tuhan adoptionist, ataupun dia tak sama level dengan Tuhan, dia tak consubstantial dengan Tuhan. Tu jadi Arianism. Bila dia tak setuju, apa jadi Katolik tu ialah jadi satu mazhab, yang lain-lain ni pecah jadi mazhab kecil-kecil. Dan setengah-setengah pecah-pecah ni dia orang pergi tempat-tempat dekat Eropah, dan mazhab-mazhab ni membentuk mazhab. Contohnya mazhab The Syrian Church dekat Syria, yang jadi Coptic Church kat Mesir. So ni church-church yang tak puas hati dengan Imperial tu maksudnya Rom punya mazhab kan. Tu satu part lah. Bila Roman Empire pecah, mazhab pecah maksudnya belah timur dengan belah barat jatuh, ada pertelingkahan antara bishop dekat Constantinople dengan bishop dekat Rome. Dia tak adalah pertelingkahan, dia macam gaduh adik-beradik. Tapi ada satu point yang mana bishop dekat Rome, dia hantar delegate dia dan dia basically excommunicate bishop dekat Constantinople, patriarch dekat Constantinople tu. Dan kat situ biasanya kita date dia panggil schism, the schism between the Catholics and Orthodox. Catholic ni maksud dia universal, Orthodox ni maksudnya right belief. Bila dia macam tu, excommunicate ni maksudnya you cannot communicate with God lah kot. Dia macam, dia bukan dalam agama lagi kan. Tapi dia disatukan balik pada abad ke-15 kalau tak silap. Semuanya lepas tu dia macam, dia tak sama dia punya hierarki, dia ada 2 hierarki berbeza. Protestan pula datang sebab start dengan Martin Luther, dia protes kepada beberapa benda yang dibuat oleh mazhab Katolik. Tu asas dia. Dia ada buat beberapa thesis yang dia nail dekat the door of the cathedral kan, dekat hometown dia. Sebenarnya Martin Luther tu dia academic. So bila dia nail tu, basically it was an invitation for a disputation. Maksud dia nak berbincang atau berdebat untuk cari kebenaran. Cumanya masa tu church tak apa kuat, dia ada beberapa political factors and stuff like this. Then basically it came out of control. Salah faham, especially orang Islam selalu ada ialah dia orang ni bergaduh. Dia ni bergaduh kan. Dia macam bergaduh, dan Catholic Church ni sangat rigid. Sebenarnya tak macam tu. Sebab kita tengok dalam sejarah, ada je orang-orang yang cuba buat reform, dan reform dia berjaya. Contoh paling jelas ialah Thomas Aquinas. Sebelum Thomas Aquinas, Aristotle tak diterima. Selepas Thomas Aquinas, Aristotle diterima oleh Church. So bukannya tak ada je. Cumanya pada masa tu dia ada masalah-masalah yang lain yang menyebabkan dia pecah. Dan bila dia pecah tu, Martin Luther goes against the hierarchy, dan dia tak ada authority. So dia akan create authority sendiri lah. Di mana dia datang daripada Bible. Sebab tu dia, antara dia punya benda yang dalam Protestantism ni ialah sola scriptura, scripture alone kan. Macam dia kata, kita kena pergi kat teks sahaja, kita tak tengok tradition. Teks sahaja yang penting kan. Tapi dalam kes Protestan ni dia ekstrim sikit lah. Bila dia tengok kat teks tu amatlah bergantung kepada siapa yang baca. So bila different orang baca, dia macam kita tak boleh control interpretation orang kan. Sebab tak ada line of authority. Kalau dalam Islam, authority dipegang oleh ulama yang dapat authority daripada line of transmission. Dia punya sanad kan, sanad belajar. Dalam Christianity, authority tu sepatutnya the church. Tapi bila dia dah potong authority tu, dia tak ada benda nak disandarkan pada teks. Protestan takkan suka lah kalau dia cakap ni. So dia pecah jadi banyak benda. Sebab tu bila kita kata Protestan, ada setengah Protestan yang hampir kepada Katolik. Contohnya Anglican yang dekat England tu sangat hampir kepada Katolik, dan ada yang sangat jauh daripada Katolik. Ada yang sampai deny Trinity pun ada. So dia sangat luas. Tapi basically biasa bila kita dengar mazhab-mazhab Kristian ni, kebanyakannya ialah mazhab yang kita kata akidah, dia tak termasuk sangat dalam mazhab fiqh.